Masihkah anda ingat lagi, kemelut politik di Malaysia yang berlaku pada tahun 2020 yang dikenali sebagai Langkah Sheraton telah menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang dan digantikan dengan Perikatan Nasional. Nama Sheraton diambil daripada perhimpunan 11 orang anggota Parlimen PKR keluar dari parti dan bergabung dengan Bersatu, BN, PAS, GPS dan Warisan di Sheraton Hotel Petaling Jaya pada 23 Februari 2020. Berikut adalah kronologi peristiwa permulaan kepada Kerajaan Pintu Belakang atau juga dikenali sebagai Kerajaan Tebuk Atap ini. Kronologi permulaan Langkah Sheraton. Langkah Sheraton bermula apabila 11 ahli parlimen dari Parti Keadilan Rakyat PKR mengumumkan keluar parti dan membentuk blok bebas, selain keputusan Parti Pribumi Bersatu Malaysia untuk keluar dari gabungan PH. Pada 23 Februari 2020, Datuk Seri Azmin Ali telah mengetuai mesyuarat di Hotel Sheraton. Beliau bersama ahli PKR dan diturut serta pemimpin politik lain seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin dari PPBM bergerak ke Istana Negara untuk memberi penjelasan kepada Yang di-Pertuan Agong berkenaan situasi politik, pembentukan kerajaan baharu dan pengisytiharan sokongan kepada Perdana Menteri baharu. Susulan daripada peristiwa itu, Datuk Seri Azmin Ali dan Zuraida Kamaruddin dipecat sebagai ahli parti PKR atas pengkhianatan terhadap parti. Pada 24 Februari 2020, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7 dan juga pengerusi PPBM. Kerajaan bertukar, Kabinet bubar. Implikasi daripada kejadian ini, Kabinet Malaysia dibubarkan dan seramai 221 ahli parlimen telah menghadap YDPA untuk mendapatkan sokongan terhadap calon Perdana Menteri ke-8 pada 24 Februari 2020. Pada 27 Februari 2020, Tun Dr. Mahathir Mohamad ke istana untuk menarik semula peletakan jawatannya sebagai Perdana Menteri ke-7. PPBM pula telah memberi sokongan penuh kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 diikuti 39 ahli parlimen UMNO dan 18 ahli parlimen PAS. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengemukakan bahawa beliau telah mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, manakala Tun Dr. Mahathir Mohamad juga menghantar surat sokongan 114 ahli parlimen untuk menyokong Tun M menjadi Perdana Menteri ke-8. Permulaan Kerajaan Pintu Belakang. Atas perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong dan setelah mengemukakan jumlah sokongan majoriti, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 di Istana Negara. Sementara itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad meluahkan kekecewaan beliau atas pengkhianatan Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadapnya. Pada 22 September 2020, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen untuk membentuk kerajaan persekutuan yang baharu di Le Méridien Hotel, Kuala Lumpur. Sokongan itu akan dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Pada 8 Julai 2021, Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menarik semula sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional dan Perdana Menteri pada masa itu Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana beliau telah gagal memenuhi aspirasi rakyat dalam beberapa perkara utama. Tan Sri Muhyiddin Yassin dan barisan kabinetnya meletak jawatan secara rasmi di pejabat beliau pada 16 Ogos 2021. Keputusan itu dibuat kerana kehilangan sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Selepas hampir 3 tahun episod hitam itu berlaku, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam sebuah kenyataan mengakui bahawa beliau antara individu yang memulakan langkah Sheraton itu. Implikasi dari peristiwa langkah Sheraton. Berdasarkan kronologi langkah Sheraton ini, kita dapat melihat beberapa implikasinya terhadap rakyat dan undang-undang. Kewujudan Kerajaan Pintu Belakang telah menyebabkan kepercayaan rakyat berkurangan kerana mandat yang diberikan oleh rakyat melalui pilihan raya umum telah diketepikan. Akibatnya kerajaan yang telah dipilih bertukar ganti dan telah menyebabkan pentadbiran negara menjadi kucar-kacir. Susulan daripada itu, satu akta telah dikemukakan di Dewan Negara iaitu Larangan Ahli Parlimen Bertukar Parti atau Akta Anti Lompat Parti telah diluluskan dengan sokongan majoriti 2/3. Akta ini telah dikuatkuasakan pada 5 Oktober 2022. Walaupun ramai yang tidak bersetuju dengan tindakan Parti Bersatu, perkara ini dilihat seakan dilupakan oleh rakyat kerana selepas peristiwa itu negara telah dilanda wabak COVID-19.
Langkah Sheraton merupakan satu episod hitam dalam dunia politik Malaysia kerana membawa banyak keburukan dari kebaikan dan tidak seharusnya berulang lagi. Peristiwa ini telah membuka mata rakyat dan memberi kesedaran terhadap situasi politik di Malaysia.